Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang sahabat-sahabat semua. Selamat petang. Okey, selamat kita berjumpa lagi. Sekali lagi bersama saya. Okey, untuk petang ni kita akan bincangkan tentang konsep dan latar belakang OneSend. Tuan-tuan dan puan-puan, OneSend ni adalah satu aplikasi apps yang kita menggunakan smartphone, yang mana melalui aplikasi ni kita boleh menjalankan aktiviti harian kita. Semua pembayaran, pembelian apa semua kita boleh gunakan aplikasi kita ni, aplikasi OneSend ni. Jadi tuan-tuan, penggunaan telefon hari ni kalau tengok bukan hanya sekadar satu alat untuk kita berhubung je. Jadi kebergantungan hidup kita dengan gadget ni begitu ketara sekali. Jadi kalau kita lihat, kita contohlah di negara-negara jiran kita, di Indonesia contohnya, di warung-warung, di gerai-gerai, orang nak menggunakan aplikasi cashless, pembayaran tanpa tunai, menggunakan handphone saja. Kalau di India, duit dah mula pulang balik dekat bank. So kalau di China kan, peminta sedekah pun dah pakai QR code. Dahsyat tuan-tuan. Jadi kita dekat Malaysia ni, suka tak suka kita juga akan kena migrate daripada cash kepada cashless. Dunia juga sudah migrate, tambahan lagi dengan keadaan semasa ni kan. Jadi pergerakan terbatas semuanya ni. Jadi penggunaan secara cashless ni adalah begitu penting sekali lah. So mari kita lihat cashless payment ecosystem ni. Bagaimana cashless payment berfungsi. So dia dalam cashless payment ni dia terlibat kedua lah, pada orang yang membayar dan juga orang yang menerima bayaran lah. Jadi antara pengguna dan juga peniaga. Jadi selama ni kita membayar untuk keperluan-keperluan harian kita, belanja hangus kita, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, kita bayar pakai cash. So dekat mana kita dapat cash kita ambil daripada bank. So dalam cashless punya payment ecosystem, jadi cash tak ada kat pasaran. So duit kita kat bank kita tak payah draw. Apa yang kita buat, kita transfer duit kita kat bank dalam cashless platform provider. So jadi dia tukar jadi wallet. Jadi daripada wallet kita ni kita bayar merchant. Pasal merchant dia ada QR code. Jadi hari ni kalau kita tengok teknologi terkini ni ialah menggunakan QR code lah. Ini cara pembayaran cashless. Kalau kita guna debit card pun cashless juga. Kalau kita guna online banking juga cashless. Tapi kadang-kadang ada ketikanya tempat-tempat tak sesuai untuk kita guna online banking. Kita gunakan debit card, contohnya macam warung-warung gerai-gerai kan. So dengan menggunakan QR code ni, dia cukup cepat, pantas dan berkesan. Kita scan aja, so wallet kita akan pindah kepada merchant dia punya wallet lah. Dan merchant dia hanya tekan button withdraw, jadi wallet dia masuk ke bank. Jadi di pasaran dah tak ada cash lagi dah. So ini teknologi terkini tuan-tuan. Jadi negara sebenarnya, bukan kata dunia is migrating from cash to cashless. Jadi kita, negara kita juga suka tak suka kita kena migrate ke arah cashless ni. So kenapa kita kena pergi cashless, kena menggunakan teknologi digital ni dalam urusan pembayaran kita? Kerana penggunaan duit tunai ni banyak masalah. Duit cicir lah, hilang lah, silap kira lah kan, wang rompak lah, palsu, ragut dan berbagai-bagai lagi lah. Dan kemudian bila kita menggunakan cashless punya payment ni, kaedah payment ni, dia cepat, mudah dan selamat tuan-tuan. Jadi contohnya macam peniaga-peniaga kan, jadi duit sale nak hantar pergi bank kan, ini terdedah pada risiko di cashier, masalah ketirisan di cashier, apa lagi lah. Dan contohnya jenis perniagaan yang melibatkan tenaga kerja dan juga terdedah kepada risiko, contohnya macam pam minyak. Jadi penggunaan cashless adalah amat bersesuaian sekali. Jadi bukan saja dia mengurangkan risiko rompakan, ragut dan sebagainya lagi, dia juga dapat menyelesaikan masalah tenaga kerja. Parking juga seperti contohnya kan, melibatkan wang kecil yang banyak. So dengan menggunakan cashless ni, dia amat berkesan sekali. Dan penggunaan cashless ni juga kan, kalau kita lihat, dia semua perbelanjaan kita ada rekod.
berapa kita belanja, di mana kita belanja, semuanya ada rekod. So ini dapat membantu pihak berkuasa dalam usaha mencegah rasuah. Jadi banyak negara-negara yang menggunakan kaedah cashless ni. Salah satu objektif utama dia adalah untuk membenteras rasuah ni. Jadi penyalahgunaan money laundering dan sebagainya lagi lah. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana semua urusan transaksi perniagaan ni semuanya ada direkodkan secara digital, jadi platform kalau kita pandai pilih platform yang betul, so jadi cashless punya ekosistem ni ataupun cara perniagaan ni, kita boleh jadikan dia satu platform untuk kita buat usahawan digital. Kenapa? Jadi contohnya hari ni, setiap hari kita berbelanja, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, suka tak suka kita terpaksa belanja untuk keperluan harian kita, belanja angus kita. Jadi kalau kita pandai pilih platform yang betul, kan, jadi belanja angus ni kita boleh kitar semula, jadikan dia satu sumber pendapatan yang tak pernah kita fikirkan pada hari ini. Jadi ini petang ni yang kami nak share dengan tuan-tuan dan puan, bagaimana kita ada satu aplikasi OneSend ni tadi, kita boleh kitar semula belanja angus kita punya community belanja angus untuk jadi satu sumber pendapatan yang lumayan. So, serius tak serius kerajaan tentang pergi ke cashless ni? Kalau kita lihat baru-baru ni, kerajaan terdahulu mereka belanjakan 450 juta ringgit, diagihkan kepada 15 juta rakyat Malaysia. Seorang dia bagi 30 ringgit, dia tak bagi cash. Dia tak bagi cash, dia bagi kita dalam bentuk e-wallet. Kenapa dia nak 15 juta rakyat Malaysia ni semuanya ada e-wallet? Kenapa? Jadi dalam masa hujung tahun ni, semua rakyat Malaysia akan menggunakan platform cashless dalam urusan harian kita. So mari kita lihat tentang cashless punya payment ecosystem ni, bagaimana platform-platform ni buat duit. So tadi saya katakan 450 juta ringgit disalurkan melalui 3 aplikasi ni kepada rakyat Malaysia. Seorang dapat 30 ringgit. So bagaimana cashless platform ni buat duit? Jadi kalau dia ambil 1% aja dia punya payment gateway dia untuk urusan transaksi servis perkhidmatan ditawarkan, 450 juta kali dengan 1% is about 4.5 million. 45 juta bagi 3 kan, 1.5 juta. Kita dapat seorang 30 ringgit. Platform provider ni boleh dapat 1.5 juta. Dan bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau kata hujung tahun ni apabila penggunaan cashless platform ni menjadi matang, yang mana katakan seorang berbelanja RM500 lah untuk keperluan harian, RM500 sebulan, jadi 15 juta kali dengan RM500 buat 7.5 bilion ringgit. Kalau 1% saja dah 75 juta, bagi 3 boleh jana pendapatan yang lumayan bagi company-company yang membekalkan cashless platform provider ni. 25 juta ringgit sebulan, satu perniagaan yang baik. Jadi bagaimana tuan-tuan, kita selaku pengguna, kita selaku peniaga, kan, kita nak ambil bahagian dalam ekosistem ni. Kita tak nak just orang kata tengok duit tu lalu depan mata je, kan. So bagaimana kita sama-sama boleh ambil bahagian, sama-sama boleh dapat pendapatan daripada cashless payment ni. Jadi kita kena lihat, tuan-tuan, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Selalu saya katakan begitu. So kita lihat apa masalah peniaga. Masalah peniaga ialah mereka nak pelanggan. Siapa saja yang meniaga, mereka nak pelanggan. So nak pelanggan, mereka perlu apa? Mereka perlu ada iklan dan promosi. Jadi platform-platform yang ada di pasaran ni tidak membantu peniaga-peniaga dalam usaha mereka untuk dapatkan pelanggan. Dia cuma bantu dari segi sudut memudahkan cara bayaran. Tapi untuk nak dapatkan pelanggan, nak tingkatkan sale, mereka kena ada bajet untuk buat iklan dan promosi. Dan biasanya iklan dan promosi ni bukan murah. Bayar dulu, hasil dia belum tentu, kan. Kemudian kita tengok apa pula masalah pengguna. Pengguna punya masalah, kita semua pengguna. Masalah kita ialah kita nak value for our money. Kita nak quality. Setiap produk yang duit yang kita belanjakan, setiap ringgit yang kita belanjakan, kita nak nilai daripada duit yang kita belanja lah. Nak quality yang terbaik lah. Kalau makan, kita nak makan yang tersedap. Kemudian harga, kita nak yang termurah. Ni biasalah, kan. Barang nak baik, makan nak sedap, harga nak murah. Ni yang pengguna nak, kan. Selalu berlagak dengan peniaga-peniaga. Kalau dapat free, lagi seronok. Ni yang pengguna punya nak kualiti terbaik, makanan yang tersedap, harga yang termurah. Kalau bagi free lagi seronok. Kalau tak percaya, pergi masjid sembahyang Jumaat free. Belum sempat letak dah habis lah. Kalau dapat duit lagi lah, tuan, tak payah cerita lah. Jadi ini yang pengguna nak, dan yang tadi peniaga nak. Jadi platform yang ada ni tak membantu dari sudut ni. Dia hanya menyediakan satu kemudahan untuk pembayaran. Jadi macam mana kita nak? Kita kena cari satu platform
cashless punya payment ni ataupun digital payment ni yang mesra peniaga, yang mesra pelanggan. Jadi tuan-tuan, jadi pada petang ni saya nak memperkenalkan satu aplikasi baru di pasaran, nama dia 1 Cent. 1 sen tuan-tuan. 1 Cent, walaupun dia 1 sen tapi dia make sense tuan-tuan. Kenapa? Platform ni dia datang dengan mobile fintech services mobile fintech services. Okey, yang mana macam mana dalam kita punya apps ni kita bantu peniaga dan pengguna tuan-tuan Okey. So pertama sekali kita tawarkan peniaga-peniaga untuk mengiklankan dan mempromosikan perniagaan mereka dalam aplikasi kita. Dan secara percuma tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada bisnes kan, tuan-tuan boleh iklankan tuan-tuan punya bisnes dalam aplikasi kita kan. Percuma, tak perlu bayar apa-apa. Cuma dengan satu syarat dia, bagi sikit persen diskaun kepada kita punya komuniti. Jadi setiap orang ahli yang ada aplikasi 1 Cent ni, tak kira lah di mana mereka berada dalam negara kita. So bila contohnya saya pergi ke Johor, saya nak cari homestay, jadi saya punya search saja dalam apps ni tadi kan, homestay, saya search Johor, so akan keluar senarai-senarai homestay yang iklankan dalam ni. Jadi saya boleh pilih, ada yang bagi 5%, ada yang bagi 20%, ada yang bagi 10%. Saya boleh klik, saya boleh tengok gambar-gambar dia Okey, dan saya map boleh bawa pergi terus ke lokasi dia. So kalau saya boleh buat reservation, kalau dia sediakan QR code itu, saya boleh bawa bayaran terus. Jadi semuanya di hujung jari saya. Saya pergi ke Kelantan, saya nak pergi makan seafood ke, saya pergi ke Sabah nak cari apa saja, semuanya di hujung jari kita. Jadi dengan arti kata lain, peniaga-peniaga yang mengiklankan bisnes mereka dalam aplikasi kita, so mereka akan dapat pelanggan baru yang tak pernah datang kedai dia. Pelanggan yang dah datang akan datang lagi kan, yang dah datang juga akan promosi pada kawan-kawan. Kenapa? Ada persen yang ditawarkan. Menarik tuan-tuan Okey, jadi seterusnya tidak lagi. Okey, so kita ada kita punya, oleh kerana dia sistem kita ni adalah mobile fintech, so kita datang sekali dengan kita punya SIM card. SIM card one call. Nanti saya akan terangkan keistimewaan SIM card ni. Jadi SIM card ni juga dilengkapi dengan fintech services. Dan apabila platform ataupun kita punya aplikasi ni dilengkapi dengan fintech services, maka dia amat sesuai untuk kita jalankan kita punya usahawan punya program di sinilah, kerana semua transaksi direkod itu jadi memudahkan kita untuk kita menggerakkan program usahawan kita. Apa menarik dia kepada pelanggan-pelanggan tuan-tuan? So bagi peniaga tadi, dia akan dapat customer baru yang tak pernah datang kedai dia, customer yang datang akan datang lagi, dan customer akan promote kedai dia. So bagi pengguna pula, daripada persen yang merchant tawarkan tadi, so pengguna yang berbelanja di mana-mana merchant menggunakan aplikasi 1 Cent kita, dia akan dapat cashback. So nak tuan-tuan setiap kali kita membayar menggunakan aplikasi 1 Cent, kita akan dapat cashback. Berapa banyak kita dapat bergantung berapa persen merchant tadi tawarkan. Jadi ini menarik tuan-tuan Jadi platform-platform di luar sana tak menawarkan cashback kadang-kadang dia bagi poin-poin aja yang kita boleh tukar payung lah, kotak buat tisu lah. Yang ni tak, real wallet tu real time masuk dalam wallet kita, terus boleh pakai. Dan menarik lagi apa? Kita boleh kenalkan apps ni kepada kawan-kawan kita, saudara mara kita. Kenapa? Kerana apabila kawan-kawan kita yang menggunakan apps ni tadi dan mereka ni daftar melalui link kita setiap kali mereka belanja, mereka akan dapat cashback kita pula dapat apa? Jasa tuan-tuan dan puan tetap dikenang, tuan-tuan akan dapat royalty real time tuan-tuan. Setiap kali mereka belanja, dia minum teh tarik ke, dia pergi hotel ke, di mana saja, gunting rambut ke, dia pergi belanja kat bazar Ramadan, kat mana-mana, as long as dia membuat pembayaran, bayar bil api, bil air, mana saja menggunakan aplikasi 1 Cent secara digital, anda dapat royalty. Jasa anda tetap dikenang, bukan setakat satu generasi tuan, sampai 10 generasi. Subhanallah, lumayan tuan-tuan Dan menarik lagi kat sini, aplikasi 1 Cent tadi, daripada aktiviti kempen ataupun pembayaran yang dilakukan oleh kita dan juga kita punya cashless community yang kita bentuk, maka kita akan dapat insentif. Jadi wallet kita tadi, kita boleh transfer masuk ke kita punya Visa prepaid card, yang mana melalui Visa prepaid card tadi kita boleh cashkan kat mana-mana mesin ATM ke seluruh dunia. Menarik tuan-tuan cocok dekat Malaysia dia keluar ringgit, cocok kat Indonesia dia keluar rupiah. Jadi kita boleh gunakan juga untuk buat pembayaran cara cashless menggunakan Visa prepaid card ni tadi. Menarik apa lagi tuan? Menarik lagi aplikasi kita ni aplikasi 1 Cent tadi, daripada wallet kita boleh transfer pergi ke luar negara. Kerana
terus masuk ke akaun bank. Jadi amat sesuai sekali untuk pekerja-pekerja asing, okey, yang mana mereka tak ada akaun bank, mereka nak kirim duit ke luar negara, okey, mereka boleh gunakan aplikasi OneSend ni, ya. Dia satu complete ecosystem, okey. Now, so siapa di belakang OneSend ni? Okey, OneSend ni dimiliki oleh OneSend Sdn Bhd. Okey, OneSend Sdn Bhd ni adalah anak syarikat kepada TFP Solution Berhad. TFP Solution Berhad ni ialah syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur, tuan-tuan. Dan sister company kita ialah Mobility One. Mobility One ni juga sebuah syarikat yang senarai di London Stock Exchange. Jadi dua buah syarikat, tuan-tuan. Satu di Kuala Lumpur Stock Exchange, TFP Solution Berhad, dan satu lagi di London Stock Exchange, Mobility One. Kenapa dipanggil sister company? Kerana dua-dua company ni diterajui oleh satu orang CEO yang sama, iaitu Datuk Hussein bin Abdul Rahman. Jadi menarik ni kat sini, kan? Jadi syarikat ni di backup, okey, oleh dua public listed company. Okey, mari kita pergi lebih dekat tentang kedua-dua syarikat ni. So TFP Solution Berhad dia senarai dekat Bursa Saham Kuala Lumpur sejak tahun 2008, tuan-tuan. Jadi dia membangunkan software untuk telekomunikasi, okey, dia fintech services, dan juga apps punya pembangunan development of app. Kemudian Mobility One pula ni listed dekat London Stock Exchange. Dia MSC status, dia berdaftar di Kementerian Kewangan as Bumi Putra Status Company. Okay. Dia license third party debit card acquirer, tuan-tuan. Jadi kalau tengok dia di terminal-terminal, okay, orang buat pembayaran untuk debit card, jadi sebahagian besarnya adalah daripada Mobility One. Kemudian dia ada e-money operator bank negara, dia ada lesen wallet. That's why kita ada e-wallet ni license, kita boleh payment gateway. Kemudian kita ada approve merchant acquirer bank negara Malaysia. Jadi Mobility One ni kita ada lesen daripada bank negara untuk melantik merchant-merchant untuk menggunakan wallet-wallet ni, dan kita juga ada lesen untuk remittance license itu, pengantaran wang ke luar negara. That's why kita tengok dalam aplikasi kita tadi, okay, banyak feature-features yang ada sekali, kerana kita ada kebenaran daripada bank negara untuk menjalankan kita punya fintech services. So mari kita sama-sama lihat, okay, corporate video tentang OneSend ni. Jadi kita lihat. So ada banyak aplikasi kat luar sana, tuan-tuan. Jadi kenapa kita pilih OneSend? Jadi seperti mana saya nyatakan tadi, okay, aplikasi OneSend tadi dia menarik, okay, dia menyediakan banyak features yang tak ada pada aplikasi-aplikasi lain, dan di samping sama dia ni di backup oleh dua public listed company. Kemudian kita ada in-house developer support team, jadi di office kita di Kampung Baru dan juga di mana ni, dia kat Bukit Jalil. Jadi
kita ada lebih kurang 40 software engineer daripada Pakistan, daripada Iran, daripada Bangladesh dan juga lokal. Jadi semua kita develop sendiri sistem ni, okay? Dan kita maintain sendiri tuan-tuan. Jadi sebenarnya di OneSend tadi di kita punya syarikat induk kita di Mobility One dan juga TIP, okay? Jadi aplikasi-aplikasi ni setakat ni memang dah sedia ada, cuma sekarang ni kita nak integrate dalam OneSend, dan semua integration ni kita lakukan sendiri. Jadi dua public listed company dengan lesen-lesen daripada bank negara, okay? Jadi ini yang menarik, yang mana tadi dia satu kelainan yang kita bawakan bersama OneSend. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat lagi bagaimana OneSend ni dia make sense, dan dia boleh bantu peniaga-peniaga untuk dapatkan pelanggan, dan dia boleh memberi satu peluang kepada pengguna untuk dapat cashback dan juga royalty. Okay. Setiap peniaga yang nak elankan bisnes mereka dalam aplikasi OneSend, memang mereka tak perlu bayar 1 sen, mereka cuma perlu jadi ahli je. Okay. Cuma mereka kena tawarkan sedikit percentage. Berapa persen dia boleh bagi, okay, sebagai kita bukan cakap diskaun lah, sebagai kos pengelanan, kan? Jadi kos pengelanan berapa persen mereka nak bagi, terserah pada mereka nak bagi 3% ke, 5% ke, 10% ke, 20% ke, 5 lagi tinggi persen dia lebih baik lah, tapi jangan sampai rugi, kan? Okay. Jadi persen ni tadi, kita anggapkan dia sebagai kos pengelanan. Jadi sebelum ni kalau duit iklan kita kena bayar dulu, kan? Jadi harga pihak syarikat pengiklan dah tetapkan kita kena bayar dulu. Hasil daripada pengiklan tersebut belum tentu, tapi dekat sini tak. Anda sendiri yang tetapkan berapa anda nak bagi daripada sale jualan anda, berapa kos persen yang anda nak bagi sebagai kos pengiklanan. Dan menarik dia, duit pengiklanan yang anda tawarkan tadi hanya dikeluarkan pada ketika jualan berlaku. Kalau tak ada jualan, tak keluar duit advertisement tu. Dan menarik lagi, duit pengiklanan ni pergi kepada siapa? Pergi kepada orang-orang yang betul-betul tepat menuju membantu, tepat kepada mereka-mereka yang membantu mengembangkan perniagaan anda. Jadi contoh, anda bagi persen tadi, okay, daripada duit persen yang anda bagi tadi tu, berapa nilainya? Contohnya kalau kita makan RM100, dia bagi 5%, 5% RM50, kan? Daripada duit 5%, daripada RM100, RM5. Daripada duit persen tadi, 50% akan pergi kepada pengguna dan tim dia. Okey, 20% akan pergi pada business partner, iaitu tim, satu kumpulan yang memperkenalkan merchant-merchant ni. Jadi anda kenalkan merchant-merchant tadi untuk daftar dalam OneSend tadi, ada bahagian dia juga, dan 30% pergi pada OneSend untuk cover kita punya overhead. Okey, sebagai contoh, Mak Minah Tom Yam. Okey, Mak Minah Tom Yam ni menawarkan 6.5%, bukan discount advertisement fee, 6.5%. Okey, jadi daripada 6.5% ni 1.5% termasuk payment gateway punya charges. Okay, Mobility One kita ada lesen payment gateway dia, kan? Okey, 1.5% daripada 6.5 ni adalah payment gateway. So baki yang akan kita agih-agihkan kepada komuniti ialah 5%. Jadi 5% campur 1.5, 6.5. Jadi di sini tuan-tuan kena ingat, kalau tuan-tuan nak bagi 10% kepada pelanggan, campur 1.5 jadi 11.5. Jadi yang kita tawarkan 11.5, tapi sampai dekat komuniti 10%. Okey. So sebagai contoh, saya pergi makan kat Mak Minah Tom ni, saya makan tom yum dengan keluarga semua, kan? Jadi bil keluar RM100. Jadi saya nak bawa bayaran. Jadi apa yang perlu saya buat? So bila saya gunakan saya punya handphone, saya masuk dekat aplikasi OneSend. Pertama sekali saya tentukan wallet saya ada RM100 lah. Okey, saya scan QR code. Jadi setiap merchant tadi ada QR code dia. Kita scan QR code dia, kan? Jadi saya masukkan amount, okey, RM100. So jadi masuk pin number saya, wallet saya akan kena potong RM100. Tapi Mak Minah tak terima RM100. Mak Minah cuma terima RM93.50. Kenapa? Kerana dia sendiri dah setuju tawarkan 6.5%. Jadi dia dapat RM93.50. Mana pergi baki dia? Okey, 1.5% daripada RM100, iaitu RM1.50 akan pergi kepada payment gateway. So jadi 6.5 tolak dengan 1%, tinggal baki 5%. 5% daripada RM1, RM5. Duit RM5 ni kita agih-agihkan. Sistem akan agih-agihkan real time. Pengagihan dia 50% daripada RM5 ni, RM2.50 kepada pengguna dan tim dia. 20% pergi kepada business partner, RM1 pergi kepada tim yang memperkenalkan, mempromosikan merchant-merchant ni untuk mereka elan dalam kita punya OneSend, dan 30% pergi kepada OneSend selaku platform provider. Okay. So jadi duit yang RM2.50, RM2.50 kepada pengguna ni tadi, tim dia,
akan dipecahkan lagi. Okey, pembeli, siapa yang buat pembayaran? Contoh tadi saya makan kedai restoran Mak Minah tadi, saya bayar RM100 menggunakan wallet saya, kan? Jadi saya bayar aja real time, dia akan pantul balik cashback, 10% daripada nilai duit RM5 tadi. Kalau 10% daripada RM5, mana 5%. 5% akan cashback masuk ke dalam wallet saya real time, terus boleh digunakan. Boleh pakai terus lah, tapi sekali dengan nilai je lah. Janganlah barang dapat 5% nak bagi RM1, tak boleh lah. Jadi kita boleh pergi, contohnya nak masuk tanda sawam, kan, 5% nak boleh gunakan terus dah. Okey, kemudian siapa yang kenalkan saya dalam aplikasi ni? Menarik tuan, siapa yang memperkenalkan jasa aplikasi ni kepada saya, jasa dia tetap dikenang. Walaupun tak jumpa dia kat mana, walaupun dia dekat Johor, saya dekat KL, walaupun dia dekat Penang, dia dekat Langkawi, kat mana, tak kisah dia kat mana. Apabila saya buat pembayaran, sistem akan trace siapa yang memperkenalkan saya, jasa dia tetap dikenang. Dia juga akan dapat 5% daripada RM5 ni masuk dalam wallet dia real time, dan dia terus boleh gunakan. Dia tidak, siapa yang introduce dia, sistem akan trace 10 generasi. Sistem akan trace 10 generasi, masing-masing akan dapat bahagian masing-masing daripada perbelanjaan yang saya lakukan tadi. So jadi saya punya susu galur di atas tadi, kan, semua mereka ni jasa mereka tetap dikenang. Ada yang dapat 5%, 5% sampai atas sekali ada 20%. Jadi total semua sekali, okey, dia 48%. Jadi syarikat bagi 50%, baki 2% lagi masuk ke tabung kebajikan. Jadi setiap kali kita buat pembayaran, okey, 2% daripada nilai berapa persen merchant tadi bagi akan masuk menyumbang kepada tabung kebajikan yang kita gunakan untuk keperluan ahli-ahli kita jika ada keperluan nanti, kan. Okey, so jadi menarik tuan-tuan, kita satu orang setiap kali kita buat pembayaran, tak kisahlah apa saja, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, bil kereta, gunting rambut, janji buat pembayaran menggunakan aplikasi OneSend, kan. Jadi berapa persen yang merchant tadi bagi akan diagihkan kepada 10 generasi. Menarik. Okey, seterusnya, kan. Jadi bila kita pula belanja, apa berlaku? Bila kita pula belanja 10 generasi ke bawah kita, kita lah dapat bermanfaat, kan? Kita punya perbelanjaan 10 generasi ke atas dapat, tapi daripada 10 generasi ke bawah kita pula yang akan dapat. Okey. So bagi business partner dia dapat 20%. So 20% dia pecah. Okey, introducer ni siapa yang memperkenalkan merchant tu? Tuan-tuan dan puan-puan, dekat mana kita sarapan pagi hari-hari, kat mana kita minum petang, kat mana kita cuci kereta, jadi kita offer mereka jadi kita punya merchant, kan. Jadi bila siapa yang offer, kan, kita data dia melalui kita punya aplikasi je, melalui aplikasi kita. Okey, jadi bila ada orang membeli nanti, daripada nilai berapa persen yang dia bagi, kita akan dapat 5%. Contoh dalam situasi ni RM5 5% dapat 25%. Tak pasal-pasal, tak kira lah siapa saja yang buat pembayaran di merchant tersebut menggunakan aplikasi OneSend, anda akan dapat 5% daripada nilai berapa persen dia bagi. Menarik tuan-tuan, konsultan ni di kalangan ahli kita yang berminat jadi konsultan, mereka ni kena masuk satu kursus. Okey, dia ni di lapangan, contohnya merchant tu di Johor Bahru. So konsultan di Johor Bahru yang akan pergi servis merchant ni, dia akan ajar merchant ni macam mana cara nak tengok dekat back office, nak tengok sale dia, macam mana nak transfer duit ke bank, kan, nak tengok report dia ada masalah di lapangan. So macam konsultan ni yang akan bantulah. Kalau di Penang lah, kalau di Johor lah, kalau di Sabah lah. Jadi kalau anda berminat untuk jadi konsultan, anda kena masuk satu kursus berasingan. Okey, kemudian kita juga ada koordinator. Koordinator ni di kalangan satu parlimen kita ada satu koordinator. Dia ni buka service center lah. Okey, jadi ni koordinator ni juga bertanggungjawab untuk buat training. So jadi training kita punya usahawan-usahawan kita, training konsultan-konsultan ni akan dibuat di koordinator. Satu parlimen cuma ada satu koordinator je lah. Okey, jadi untuk syarat jadi koordinator ni, dia kena sediakan tempat lah, tempat rumah kedai, kan, dan dia kena modal juga dalam 48,000 lah. Okey, untuk simpan stok SIM card. Jadi dia juga pantau latihan-latihan koordinator, jadi merchant semua di kawasan parlimen dia. So dia ni pantau, so dia dapat 10% daripada nilai 5% tadi. Okey, seterusnya semua ni berlaku real time, tuan-tuan. Setiap kali transaksi pembayaran dilakukan, so ini akan berlaku. Jadi cuba kita buat simulasi sikit, tuan-tuan. Jadi suka tak suka dunia migrate ke arah cashless. Malaysia juga akan pergi cashless menggunakan digital. Tambah lagi dengan keadaan, kalau kita tengok keadaan semasa ni dengan wabak yang melanda ni, kan. Jadi penggunaan cashless ni begitu
meluas sekali lah. Jadi apa yang perlu kita buat ni, kita buat simulasi, kita bina kita punya own cashless society. Jadi kawan-kawan kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, dalam telefon kita ada berapa banyak nama dalam tu kan. Okey, tentunya kita kenalkan mereka untuk bersama kita menggunakan aplikasi OneSend ni, untuk aktiviti harian mereka untuk pembayaran menggunakan secara digital. Contohnya kita kenalkan 5 orang lah. 5 orang ni dia belanja, kita dapat 10% contohnya lah sebulan kan. Okey, jadi 5 ni kenalkan lagi 5, 25 kenalkan lagi 5. So kita bina kita punya own cashless community kita. Jadi dengan hanya apa? Hanya kita sharing kita punya apps ni. Okey, kita share kita punya app ni kepada kawan-kawan kita. Okey, kita bina rangkaian kita kan. So apabila rangkaian kita ni ada apps ni, mereka berbelanja sendiri. Kita tak jual barang apa pun, dia sendiri buat pembayaran. Jadi pembayaran tu katalah dalam sebulan ni. Okey, level pertama ni kita dapat 10%, level 10%. Ini daripada transaksi ni tak pasal-pasal, kita boleh jana satu pendapatan yang lumayan daripada belanja hangus kita, daripada belanja hangus ahli keluarga kita, dia boleh jana satu sumber pendapatan yang lumayan. Ini kita cerita sebulan sekali. Masa kalau orang berbelanja lah, kita dapat 10% daripada satu orang. Tapi kalau ikutkan dalam keperluan harian kita, sarpang pagi makan hari-hari kita belanja, dia tidak masalah, dia akan jadi pendapatan yang berterusan tuan-tuan. Okey, so isu dia kat sekarang sini, macam mana nak kita jadikan ni satu realiti. Ni tadi yang kita cakap tadi, teori. So macam mana kita nak jadikan realiti, kita nak bina kita punya cashless community kita. Kerana kalau kita lihat platform provider sekarang ni, mereka belanjakan ratusan juta ringgit untuk nak bina mereka punya cashless society dengan cara mengiklankan perniagaan mereka di billboard, TV dan sebagainya lagi lah, buat promosi tu, buat promosi ni. Jadi hari ni anda diberi peluang untuk bina anda punya own cashless society. Kerana di platform-platform lain kita hanya sekadar pengguna aja, kita tak diberi peluang. Tapi di OneSend anda diberi peluang untuk membina anda punya own cashless society. Dan menarik dekat sini ialah kita tak perlu keluar duit ratus-ratus juta, puluh-puluh juta. Cuma kita mempromosikan, malah kita dapat duit lagi pula daripada promosi yang kita buat. Jadi untuk nak jadikan ini realiti, dia memerlukan kita ciri-ciri keusahawanan lah. Di sinilah kita menawarkan kita punya usahawan digital kita, yang mana untuk menggerakkan membina kita punya own cashless community ni, kita kena ada kesedaran. Kenapa kita kena pergi cashless, kenapa kita kena guna OneSend. Jadi ini kita kena ada kesedaran, dan seterusnya kita kena ada ilmu tuan-tuan, ilmu dan kemahiran. Pasal apa? Kita bercerita teknologi hari ni kan. Jadi dan kita punya aplikasi OneSend ni, dia punya features dia banyak. Jadi kita kena tahu macam mana cara nak gunakan, macam mana nak menerangkan, macam mana nak download, macam mana nak transfer. Jadi banyak benda yang kita kena pelajari. Mungkin satu benda yang baru bagi kita lah. Dan seterusnya kita kena ada faktor motivasi. Apa yang nak mendorong kita untuk kita nak bina kita punya own cashless society ni. Tak lain tak bukan ialah imbuhan yang boleh kita capai yang menarik tuan-tuan. Dan seterusnya kita kena ada platform. Jadi menarik kat OneSend ni, platform semua dah siap tuan-tuan. Dan penambahbaikan sedang dilakukan lagi. Banyak lagi feature-feature akan masuk. Yang mana apps semua dah ada dah. Di backup oleh 2 public listed company. Kemudian dah ada lesen daripada bank negara, 3-4 lesen. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita develop kita punya cashless community kita, dan kita gerak sebagai seorang usahawan digital. Modal untuk kita jadi seorang usahawan mudah aja tuan-tuan. RM190 sekali semua hidup. RM190. Kita dapat dan juga kita masuk kita punya kempen lah. So package usahawan digital kita. Dan 190 ni tadi, untuk apa? 180 ni kita akan dapat 3 modul training yang kita kena attend. Ni bangkit usahawan kita. Modul pertama tentang pemahaman mengenai cashless community. Modul kedua, macam mana cara nak gunakan aplikasi ni. Modul yang ketiga adalah kemahiran untuk kita membina kita punya community kita. So kita juga sedang usahakan untuk modul-modul ni kita buat secara online. Secara online. Jadi RM180 tadi anda dapat satu aplikasi, bukan hanya untuk membuat pembayaran dia, tapi satu aplikasi sebagai platform untuk mencipta pendapatan. Jadi kemudian RM10 lagi ialah untuk kita punya SIM card one call. Pasal apa? Kita adalah mobile fintech. Jadi untuk OneSend ni punya app sendiri, kita perlu gunakan kita punya SIM card one call kita. So jadi bagi mereka-mereka yang berminat untuk nak jadi konsultan tadi, mereka kena masuk extra khusus lah, RM50. Mereka akan belajar bagaimana untuk servis merchant-merchant di lapangan.
misi kita tuan-tuan. Apa misi kami sebenarnya di OneSend? Misi kami ialah yang pertama, kita nak melahirkan 1 juta usahawan digital menjelang akhir 2020 ni. Okey, tapi dengan keadaan corona ni kan, dengan virus ni bergulung ni tadi, tapi mungkin kami nampak keperluan untuk pergi ke arah digital ni adalah lebih mendesak apabila berlaku wabak seperti ini. Jadi insya-Allah sedang diusahakan, kita rasa kita mungkin akan capai. Kerana apa? Ujung tahun ni dianggarkan 15 juta, 20 juta rakyat Malaysia akan pergi pada cashless. So kita nak tap dalam 1 juta market saja. Dan kita nak menjadikan cashless society yang dibentuk ni ada kuasa beli. Jadi kita nak ahli-ahli kita OneSend tadi yang ada wallet tadi, yang ada apps OneSend tadi, bukan sekadar ada app aja. Dalam apps kita mereka ada wallet daripada aktiviti kempen jalankan, dan ini akan jadi kuasa beli yang cukup besar tuan-tuan. Kita akan menggerakkan ekonomi lah. Dan seterusnya kita nak membudayakan masyarakat Malaysia membuat pembayaran secara cashless. Jadi kita nak kalau hujung tahun ni kata Malaysia cashless, jadi OneSend akan mempercepatkan lagi proses pergi ke arah cashless, pergi digital ni tadi. Dan seterusnya kita nak menerapkan budaya strategi gelombang biru dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi kalau kita lihat hari ni, kalau sumber rezeki kita daripada kedegat kita kan, dia tak pergi ke mana-mana tuan, tak pergi jauh. Tapi kalau kita punya sumber rezeki lah daripada teknologi tuan-tuan. Kita lihat contohnya hari ni Grab kan, Grab dia tak ada taksi pun kan. Jadi habis semua dia Grab tuan-tuan. Contohnya Trivago, dia tak ada hotel pun. Semuanya menggunakan aplikasi aja hari ni. Jadi kalau kita pandai memanfaatkan dalam keadaan situasi semasa ni, so platform yang ada ni adalah amat bersesuaian sekali. Jadi itulah di antara perkara yang saya dapat share pada petang ni. Jadi mudah-mudahan share video ni, kongsikan dengan kawan-kawan. InsyaAllah InsyaAllah video yang pendek ni kita boleh dapat membantu kita dalam kita menerangkan kita punya prospek-prospek kita, kawan-kawan kita di luar sana, menggunakan media-media elektronik ni. Kita tak boleh keluar rumah kan. Jadi kita bagi kawan-kawan kita, suruh mereka lihat, mereka fahamkan ini, kita dapat penerangan yang full, jelas tentang konsep dan latar belakang syarikat. Untuk marketing plan, kita punya satu video untuk marketing plan. Jadi tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan? Jadi ada apa-apa soalan kita lihat di sini. So macam mana nak tengok ni? Bagus mana juga. So jadi saya rasa setakat ni untuk petang ni. Jadi insyaAllah manfaatkan sebaik mungkin. Jadi sharekan video ni kepada sebuah ramai kawan-kawan, jadikan dia sebagai tool, sebagai tool untuk kita menerangkan OneSend ni. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa anda di Puncak Jaya.